Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala 58 tanbihun. Tanbihun ay hadza munabbihun liman ghafala. Ini satu peringatan liman ghafala bagi mereka yang lalai. Tanbih. Dia nak cerita, ini gaya bahasa para ulama, apabila dia gunakan tanbih ataupun dalam bahasa Melayu dia panggil syahdan, nak menunjukkan benda yang dicerita sebelum daripada ni secara umum, kemudian dia akan cerita secara detail. Dan keduanya, benda yang dia nak cerita ini penting untuk panggil apa? Asas setiap orang. Hilam nama ai mutlak. Hilam nama ai mutlak itu, hilam tu dengan sebab. Koi pada hilam. Dengan sebab salah satu daripada tiga sebab dia tak belakang. Itu kita tahu tu dengan koi pada sebab tu. Ada setengah gaya bahasa dia tak sebut, dia letak sebab di awal, ni dia letak sebab di belakang. Satu daripada tiga sebab. Okey. Dia cara musannif ni berbeza sedikit dengan gaya bahasa kitab lain. Kalau kitab lain dia akan struktur dari sudut kategori. Kategori pertama, kategori kedua, kategori ketiga. Tapi musannif ni dia lain sikit. Dia tak susun mengikut susunan kategori 1 2 3. Tapi dia terus cerita nama ai, nak ringkas dia nak ringkas. Jadi kitab lain dah banyak kategori susunan struktur formal tu. Dia ni agak berbeza daripada lain. Tapi kita kena pandailah maknanya kategorikan kat mana tu. Okey, jadi dia kata hilan nama ai mutlak. Ai mutlak ni sebelum ni kategori pertama kita dah bahas. Ni kita nak tengok kategori kedua dengan ketiga berada di mana. Okey, jadi musannif kata hilan nama ai mutlak itu dengan salah satu daripada tiga sebab. Sebab pertama, dia bertukar. Ai mutlak itu turun martabat jadi standard ataupun martabat kedua. Apa dia kedua tu? Itu air yang suci pada dirinya, tidak menyucikan yang lain. Cuma di sini musannif dia tak ceritalah. Tapi kita tahu, apabila dia cerita nama, jadi tiga sebab ini, sebab pertamanya bertukar menjadi air mutaghayyir. Sebab yang kedua bertukar menjadi air mustakmal. Sebab yang ketiga bertukar menjadi air mutanajjis. Itu tiga sebab. Jadi ketiga-tiga ni kita tahu dia dua kategori. Dia duduk dalam kategori kedua dan kategori ketiga. Kategori kedua nama dia ialah air yang tahir ghairan muttahir. Itu air yang suci pada dirinya tapi dia tak boleh menyucikan lain. Maksudnya dia tidak boleh berperanan untuk rafa'ul hadasi wa izalatun najasi. Dia tidak boleh berperanan untuk menghilangkan hadas ataupun untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Mana contoh dia? Kategori kedua ni bukan contoh. Kategori kedua ni nama dia ada dua nama air. Belum contoh lagi nama air. Nama air pertamanya ialah air mutaghayyir ataupun air muqayyad. Ada dua nama. Dan yang keduanya, nama air kedua iaitu dia panggil air mustakmal. Contoh kita akan bincang. Air mustakmal ni contoh dia berlaku pada dua tempat saja. Dia tak berlaku pada tempat-tempat yang umum, tak. Spesifik. Air mustakmal berlaku pada dua situasi. Itu dua tempat. Iaitu ketika mengangkat hadas, mandi wajib dan wuduk, itu je. Dan ketika bersuci najis. Itu sahaja air mustakmal. Nanti kita akan bincangkan datang. Itu dua contoh. Dua nama. Nama pertamanya air mutaghayyir. Contoh air mutaghayyir banyak. Nanti kita akan sebut di bawah tu. Air mutaghayyir ni banyak. Cuma kita kena tahu kenapa dinamakan air mutaghayyir. Dia ada syarat dia. Apabila dapat tiga syarat, dinamakan air mutaghayyir. Air mutaghayyir ni iaitu dia akan sebut air yang bercampur tu. Tengok. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Jadi struktur setiap kategori kita tahu. Pertamanya kategori kedua. Kedua ni apa tahu? Kedua ni dia panggil martabat air dalam Islam. Dalam Islam ni dia ada martabat air. Martabat yang paling tinggi air pertama.
nama dia mutlak. Martabat yang kedua turun, sedikit yang kedua. Turun yang kedua ni dengan sebab apa? Dengan sebab dia bercampur dengan sesuatu yang suci. Lagi ciri dia ada 2 ciri lagi. Dia ada 3 ciri semua. Apabila berubah, maka terus turun status. Jadi martabat yang kedua. Kenapa? Dari turun martabat, Allah tarik satu kekuatan. Jadi martabat pertama dia ada 2 kekuatan. Kekuatan pertamanya diri dia tahir. Kekuatan yang keduanya mutahhir. Dia ada power untuk menyucikan lain. Dan ada power untuk menghilangkan najis dan untuk mengangkat hadas. Apabila satu power Allah tarik, turun martabat nombor 2. Power yang kekal apa dia? Tahir. Diri dia suci. Boleh minum. Air teh boleh minum, air kopi memang kita duk minum pun. Tapi ghairal mutahhir tidak boleh menyucikan. Allah tarik kuasa untuk menyuci. Tak boleh mengangkat hadas. Tak boleh bersuci najis. Nak basuh kaki? Boleh. Kerana itu tidak terlibat dalam peranan air. Basuh kaki, nak mandi, bukan mandi wajib, boleh. Dan serendah-rendah air dalam mazhab kita, dalam agama, dalam sistem syarak Nabi kita, serendah-rendah air adalah martabat yang ketiga. Kenapa jadi rendahnya air? Air yang paling rendah martabat, Allah tarik dua-dua. Dia tak suci pada dirinya, haram diminum. Dan tak boleh menyucikan lain, iaitu air mutanajis. Tu 3 martabat sahaja ada air dalam Islam. Okey, martabat yang kedua. Pertamanya, sebab yang kedua ni, sebab pertama dia panggil hilang air mutlak, status air mutlak, jatuh martabat dia, hilang nama air mutlak dengan salah satu 3 sebab. Sebab pertama apa? Dengan sebab bercampur ia air mutlak tadi, bercampur tu dengan satu benda. Satu benda. Dia kena benda. Dia bukan wak. Kalau aura tak apa. Satu benda. Benda tu kena pada air lah. Satu benda. Benda mana? Yang suci. Ciri pertamanya benda yang suci. Itu ciri pertama. Dia panggil nak bertukar air mutaghayyir mesti ada 3 ciri air mutaghayyir. Dalam bahasa syarak dia panggil 3 syarat. Cukup 3 syarat, jadi air mutaghayyir. Tak cukup syarat, tak jadi air mutaghayyir. Tengok, kadang jadi air mutlak, kadang jadi air mutanajis. Syarat pertama, bercampur satu benda yang suci. Syarat yang kedua, yan mukhalid. Mukhalid ni bahasa kita dipanggil larut. Erti mukhalid tu apa dia? Tiada dapat dibeza akan benda tu, tak boleh dibeza daripada air. Apa maksud tak boleh beza? Larut sebati. Dia jadi sebati. Jadi sebati. Tak boleh beza. Tak boleh beza tu daripada air tu, pengecualian. Yang lain daripada tanah. Ni lain, pengecualian. Kalau tanah larut, suci, larut, dinamakan air mutlak. Sebab memang pengecualian. Sebab tu dia kata yang lain. Atau bahasa lain dia panggil melaikan. Yang lain daripada tanah. Dan yang Allah berkata tanah. Dan garan laut. Sebab tu air laut dia jadi air mutlak. Walaupun berubah. Walaupun berubah ciri. Masin, pahit, tak jadi mutaghayyir. Kenapa? Kerana pengecualian. Dan garam laut. Yan ni sifat benda suci lagi. Masih ciri kedua. Ciri pertama benda yang suci. Masih sifat ciri pertama. Benda yang suci, ciri kedua larut. Kalau benda suci tak larut, tak cukup syarat. Kena jenis larut. Kalau mujawir tak larut. Mujawir ni dia panggil bukan jenis larut. Yang ni sifat benda yang suci tadi. Yang bukan jadi daripada air. Kalau memang air, kejadian daripada air, yang tu tetap air mutlak. Dia akan cerita daripada bawah. Macam mana yang jadi daripada air. Macam kiamban, macam lumut. Itu tetap air mutlak. Dia nanti pengecualian. Di belakang kesimpulan. Walaupun berubah, tetap nama air mutlak.
Ada yang berubah dengan sebab lama bertakun. Ada yang berubah dengan sebab musyaqqah, nak kontrol, nak kawal. Ada yang berubah dengan sebab apa, memang kejadian daripada air, seperti lumuk, kiamban dan pokok-pokok lain. Tengok berubah warna macam kiamban, warna macam lumuk. Tu kejadian. Nanti akan datang dia akan kecualikan. Air mutlak tetap perubahan-perubahan yang tidak menjejaskan air mutlak. Dan yang terkaya ia daripadanya, yang boleh lepas air daripada benda tu. Boleh. Terkaya ni boleh dijaga air daripadanya. Ada juga yang musyaqqah, yang tak boleh dijaga. Erti yang tiada musyaqqah, yang tak sukar pun dipelihara untuk dijaga air daripadanya. Nanti dia cerita di belakang. Macam mana nak jaga? Macam daun kayu. Boleh dikontrol. Kalau daun kayu yang tak bermusim tu lain. Kalau daun kayu bermusim boleh kontrol. Berubah air telaga kita, pergi kita dengan sebab jatuh daun kayu daripada atas. Boleh kontrol tak daun kayu tu? Boleh kontrol. Itu tak musyaqqah. Apabila berubah benda yang boleh kontrol, tetap berubah nama air mutlak. Tapi kalau tak boleh kontrol, sukar untuk kontrol, kerana daun kayu tak bermusim, memang sedia ada. Dia punya angin tiup masuk perigi, itu dipanggil musyaqqah. Di perubahan yang tidak menjejaskan air, ataupun jadi daripada air, seperti akar kayu, akar petai, akar jerin, maka berubahlah air. Itu tak menjejaskan air mutlak. Dia akan detailkan nanti kesimpulan. Seperti ni contoh kata air mutaghayyir. Bukan contoh tiada musyaqqah, bukan. Seperti dakwah. Dakwah tu benda yang suci. Lagi pula larut. Tu contoh mutaghayyir. Seperti dakwah. Tu jadi dakwah ni air mutlak asal. Maka berubah. Masuk dakwah, berubah air tu. Tu air mutlak. Dan pencelup, sama. Dan air mawar. Air mawar ni bukan nama air, tapi dia ni dipanggil ala sabilu tasammuh. Air mawar ni bukan bunga mawar tu, air mawar. Dan klorin. Sebab tu klorin kuat. Tu dia air mutaghayyir. Tengah kuat tu mutaghayyir. Reda 2-3 minit hilang klorin. Walaupun bau, tak kuat tak apa. Tetap bau klorin. Memang klorin dia bau. Cuma kuat tak kuat. Kalaulah sehingga mana kita kata ini klorin ni, bukan bau biasa kecil tak. Dia kena perubahan kuat. Nanti ciri ketiga. Ciri ketiga tu perubahan yang banyak. Kalau setakat klorin biasa, iaitu tetap nama air mutlak. Dan klorin yang banyak. Dan gula, air gula. Dan umpama dakwah, pencelup, mawar, klorin dan gula. Dan lagi ni syarat yang ketiga untuk bertukar status mutlak kepada mutaghayyir. Dia mesti cukup 3 syarat. Kalau setakat masuk benda suci, kalau setakat benda suci tu larut, belum cukup lagi syarat untuk bertukar status. Sebab apa? Kalaulah benda tu suci, ya. Larut, ya. Tapi perubahan yang sedikit. Macam kita ambil kopi. Satu balan air, kita masuk kopi 2 sudu, 3 sudu. Berubah, ya berubah. Tapi perubahan yang sedikit. Imbas kopi. Orang panggil ceroy sangat. Itu tak nama kopi. Sehingga mana kita kata, air apa ni? Air kopi ke apa ni? Kalau duk tanya air apa? Belum kopi lagi lah. Tengok kopi, tak boleh cakap air lain. Kopi dengan air tak boleh dipisah. Tu kita dah bahas bulan lepas. Iaitu dia panggil qaid munfak dan qaid lazim. Qaid lazim ni nisbah yang tidak boleh asin antara kopi dan air. Sehingga mana tak boleh kita nak kata air lain. Memang nisbah kopi. Air apa ni? Air kopi. Kalau kita air apa ni? Kopi apa ni? Tengok ceroy. Tu tak boleh. Tak boleh nisbah kopi. Maknanya perubahan yang sedikit. Dan lagi mengubah benda itu, benda suci tu, akan mana-mana satu sifat, ini ciri air, akan sebagai ubah yang banyak. Kena perubahan yang banyak. Itu ciri ketiga.
Yang banyak tu, yang jadi hilang nama air mutlak. Tu dia nak kepada banyak. Apabila banyak berubah dia, hilang nama air mutlak. Sehingga mana? Hilang mutlak, panggil apa? Mutlak tu air. Mutlak tu air, semata-mata air. Arsyad ambil air? Air. Dia pun ambil air. Tu air mutlak. Memang nama dia air spring. Tapi hilang nama air spring tu. Sebab koik munfak. Spring tu munfak. Tapi cerita, itulah dia air mutlak. Air mutlak semata-mata air. Orang faham air mutlak, dia pun ambil air mutlak. Tapi ambil air tu, kita masukkan kopi. Kita masukkan benda suci. Berubah. Banyak. Ya. Barulah. Hilang dah air saja. Tak boleh panggil air saja. Kena ada nisbah. Air apa? Air kopi. Itu dia panggil yan. Hilang. Yan jadi hilang nama air mutlak. Tak ada dah air. Terpaksa kena nisbah pada air kopi. Sama ada takmim. Sama ada berubah itu pada hissi. Ini takmim berubah. Tak kisah asalkan berubah je. Berubah ni ada dua. Ada perubahan yang dapat dilihat oleh mata kasar. Ada perubahan yang tak dapat dilihat oleh mata kasar. Tapi nak tahu perubahan itu, kena lalui uji, kaji ataupun kena panggil apa? Tajribah. Kena eksperimen. Nanti akan datang kita tengok macam mana eksperimen. Ataupun sama ada berubah pada hissi, artinya pada zahir, pandangan mata kasar kita, panca indera kita, atau berubah pada takdiri. Takdiri ni uji kaji ataupun eksperimen. Dalam bahasa Arab dia panggil tajribah. Kenapa perlu uji kaji? Ini isu tertentu, kes yang tertentu, apabila air masuk benda yang sama dengan air. Masuk, dia panggil apa? Masuk air mustakmal. Sama tak dengan ciri air? Sama. Macam mana nak tahu berubah? Sebab tak nampak pada pandangan kasar. Kerana benda yang masuk itu, benda suci. Tapi, sama dengan air mutlak. Sama apa? Ciri dia. Mana sama? Contoh air mustakmal. Air mustakmal 2 sudu. Air mustakmal 3 sudu. Masuk dalam balang kita. Balang kita tu nak guna untuk ambil wudu. Boleh ataupun tidak? Tengok. Kena takdir. Takdir, alat-alat takdir ni akan cerita. Kalau masuk benda suci, macam mana bahan-bahan uji kaji yang perlu kita guna. Kalau masuk bahan najis, masuk air kecil yang sama, satu baldi besar, 2 kolah, tiba-tiba masuk air kecil. Air kecil sama tak? Sama. Melainkan air kecil kita gen makan biosi, dia bertukar jadi green tea. Itu tak apa, yang mudah nampak. Ni tak? Air kecil dia bersih. Macam air mutlak. Masuk 1 camca, 1 sudu dalam air yang banyak. Ingat formula dia. Kalau air sedikit masuk najis, auto air itu mentah najis. Tak perlu tengok berubah tak berubah. Tapi kalau air banyak masuk najis, kena tengok berubah tak berubah. Kalau berubah bau najis, tak berubah tak najis. Itu dia punya formula kalau masuk air, masuk najis ke dalam air. Okay. Dan habis. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Ni dia nak detail. Dia nak detail 3 ciri tadi. 3 ciri tu dia nak hurai. Dan illah, hilang nama air mutlak ialah berubah yang banyak. Ni illah. Jadi illah air mutlak ini dia bertukar kepada mutaghayyir. Apa illah dia? Illah dia pertamanya ialah berubah yang banyak. Perubahan itu. Maka tafsil. Macam mana nak kembalikan balik? Sebab ingat, apabila dia ada illah, berubah yang banyak, tetap dia hilang air mutlak. Nama mutaghayyir. Tapi dia kembali kepada mutlak balik apabila hilangkan illah itu. Itu kaedah dia. Al-hukmu yaduru 'alal illati wujudan wa adaman. Hukum fiqh ini berkisar kepada illah. Sebab ada hukum, ada illah, ada hukum. Hilang illah, hilang hukum. Di sini kenapa dihukumkan mutaghayyir? Kerana illah dia berubah yang banyak. Maka hilangkan illah, kembali kepada mutlak balik. Maka keluar, keluar ni tak termasuk. Ini fa'ut tafsir dia panggil. Maka keluar dengan kata ain, benda itu.
Dia nak detailkan. Detail apa? Detail 3 ciri tadi. Ciri pertama, benda yang suci. Kena benda. Kalau aroma, kalau aura, kalau wap, tak termasuk benda. Tak termasuk. Apabila tak termasuk benda, ingat, kekal ai mutlak walaupun berubah. Kerana bukan berubah dengan benda, tapi berubah dengan aroma, berubah dengan aura, berubah dengan wap. Bahasa lama dia panggil wap. Mana tengok. Dan tak termasuk, maka keluar dengan kata ain, dan tak termasuk kata benda itu. Mana tak termasuknya? Tu fa'il. Oleh, dia wap kat sini, hawab, makna wap lah. Tak termasuk oleh wapnya. Kita ada kurungnya tu asal. Wapnya. Wapnya, nya benda. Nya tu nya benda. Mana wap ni? Mana aura ni? Yang kata aura ni. Seperti diletak bejana air. Bejana ni bekas. Diletak bekas air hampir bangkai. Yang ni dekat bangkai. Kita ambil air baldi, satu baldi yang kita nak guna ni, letak dekat bangkai lembu. Bangkai lembu, disembelih, tak ikut syarak, tak nama bangkai, 2-3 hari busuk bau bangkai tu, letak air tepi tu. Air tu pun bau macam bangkai. Berubah tak? Berubah. Adakah menjejaskan air mutlak? Tak menjejaskan air mutlak. Kenapa? Tak cukup syarat. Syarat pertama, berubah dengan benda. Tiba-tiba berubah dengan wap. Berubah dengan wap. Berubah dengan aroma. Ataupun berubah dengan aura. Tak jadi. Okey, Maka apabila diletak bejana air dekat bangkai tu, jadi macam mana? Maka jadi busuk air itu semacam bangkai. Jadi busuklah air itu seperti bangkai. Air itu seperti bangkai. Seperti itu pada pihak apa? Pada pihak busuk lah. Bukan seperti itu seperti pada pihak pada semua dah. Air dengan bangkai jauh beza. Tapi sama-sama tu wajah syabah dia. Ada wajah syabah. Sebab seperti itu dia panggil apa nama ni, alat tasbih. Ada waktu tasbih. Untuk alat untuk nak samakan. Jadi bahasa undang-undang ataupun syarak ni, banyak bahasa yang kita kena faham. Bukan boleh baca Quran, baca hadis, baca fiqh ataupun baca kitab ikut kepahaman sendiri, tak boleh. Sebab ada seperti itu kaf li tangzir. Nak buat bandingan, ada seperti itu alat untuk tasbih, alat untuk menyerupakan. Ini ilmu badi', ilmu ma'ani. Dia bukan kata air dengan bangkai itu sama dah. Seperti je. Macam kita kata mu ni seperti lembu. Lain. Jangan marah. Mu dengan lembu. Lembu lain, aku lain. Kenapa nak kata lembu, aku lembu? Aku kata mu lembu ni sebab mu bodoh. Dia kata, bodoh mu tu seperti lembu. Pihak mana wajah syabahnya? Titik persamaan kita dengan lembu tu ada persamaan. Bukan pada handsome-nya, bukan pada kelajuannya, bukan pada kebodohannya. Lembu dia ajar tak kerti. Tapi orang tak kata bodoh seperti kera. Kera jangan. Kera 6 bulan tu khatam modul, dia boleh panjat kelapa. Kita 6 bulan khatam tak kerti-kerti. Kera hanya belajar ambil masa 6 bulan je untuk mengenal mana kelapa muda, mana kelapa tua. Kenal, itu teknik pertama, mengenal kelapa muda, kelapa tua. Modul yang seterusnya, teknik pulasan, teknik memulah. Dia bukan ikut dam. Dia ada cara dia, kena pulah dengan tangan, kaki duduk macam mana. Tangan dengan kaki ada teknik serentak, ada teknik dia kaki dia pegang buah, tangan saja. Tangan je dia pulah tangkai. Ada teknik serentak. Tengoklah dia punya kemahiran dia. Kaki dia pulah, yang tangan pun dia pula. Itu lagi cepat. Ada teknik hinggup. Hinggup ni bahasa standard saya tak tahu. Dia duduk atas buah. Dia nyak.
Kalau Kelantan dia panggil hinggup. Duduk atas buah dia hinggup. 10 luruh. Sekali hinggup 10 turun. Baru tu teknik pantas. Nampak tak? Itu kera. Sebab tu tak kata bodoh seperti kera, tak. Dia bukan bahasa beruk. Beruk. Dia kalau Kelantan, dia ada 3 nama nisbah. Kera, beruk, monyet. 3 tu. Yang 3 tu jenisnya adalah monyet. Yang kedua beruk. Hak paling lembabnya adalah kera. Kera ni memang habis modul tak reti. Lepas tu dia lepas dari hutan dah. Tapi beruk okey. Beruk ni level kedua. Kalau monyet tu itu jenis. Jenis ya. Mahal tu. Jual mahal yang tu. Yang tu boleh communicate dengan dia. Boleh communicate. Kita tunjuk air Pepsi. Naik dulu, aku bagi Pepsi. Dia faham. Dia naik dia minta. Turun dia minta air Pepsi. Itu rasuah dia. Rasuah monyet dengan air Pepsi. Biasanya kita air Pepsi, tak salah Pepsi Coca-Cola ke dulu-dulu kan. Pepsi Coca-Cola tu hebat orange. Dulu orange. Umpan dia. Umpan dia lah orange. Telur dia sangat suka. Telur. Dia bagi Maggi. Tak layan Maggi. Kita yang Maggi. Yang bodoh. Dia tak layan Maggi. Telur dia layan. Telur dapat kat dia. Macam dapat bunga. Saya tu kebetulan nenek saudara tu dia jurulatih. Coach. Jurulatih beruk. Di rumah dia ramai murid dia. 6 ekor. Masa dia nak dekat nak meninggal tu baru dia tak ramai 3 ekor. Kalau masa dia sehat 6 ekor kat atas. Kalau sampai 12 murid dia. Di belakang. Master. Murid master. Pagi-pagi masuk lepas menoreh, dia menoreh dulu. Lepas dia menoreh, pukul 11 habis menoreh masuk kelas. Mana tu? Mengajar. Mengajar apa? Murid aku menunggu kata. Tengok murid dia ramai. Rupanya memang dia buat setiap kalau 3 ekor dia ada fasal. Fasal kena dia tak kelas lain. Masuk kelas kedua ni untuk panjat. Panjat dia buatlah. Dia panjat ni dulu training dulu. Dia ada training center dia. Kita buat bisnes. Ada training center biasa je. Kera pun ada training center kan. Jadi training dia pacok pokok, pacok dia punya kayu, dia letak buah, dia gantung buah. Itu teknik untuk panjat. Latihan. Kalau mengenal ni dia gantung buah betul. Dia mengenal dia gantung satu tandan buah hijau dengan buah tu. Dia tu kena. Lama-lama hijau buah, lama-lama dia masuk dalam minda. Dia bukan ada otak, dia bukan ada akal. Teknik ulangan. Teknik ulangan dia panggil. Ilham, Allah Taala bagi ilham. Ilham. Sebab tu dia kena buat. Dia ulang dia sama. Teknik ulangan. Kita pun ambil lah teknik kera, teknik monyet. Teknik monyet untuk apply. Tak ada orang ambil sah. Tak ada orang ambil. Anak dia pun tak ada. Anak dia ada di KL seorang. Tak dapat. Ada seorang anak dia bila ada anak dia seorang. Ada yang mewarisi tapi tak jadi coach. Dia bela beruk aja. Bela apa? Bela juga. Bela beruk. Bukan jurulatih. Bukan jurulatih. Dia memang jurulatih. Dia ambil upah lah. Seko tu dia ambil, saya tak ingat berapa puluh ringgit dia ambil, 100 lebih ke 60 lah. Seko. Kita latih sampai dia pandai. Sampai pandai, orang bayar. Macam sekolah juga. Yuran. Tapi yuran sekali je. Dia tak ada yuran bulanan. kita duduk pondok yuran bulanan. Tak, dia sekali. Okey, sampai pandai 300 ke 200 ikut lah. Jadi duduk 6 bulan. 6 bulan tak pandai dia hantar lagi balik 6 bulan tak pandai lagi dia tahu bodoh burukmu dia tahu. Dia istilah dia bodoh. Dia tahu buruk bodoh. Balik dia tahu. Kalau ke dia suruh lepas. Kalau buruk ni walaupun bodoh, kadang-kadang kelapa dia tak boleh. Pokok lain boleh ada kegunaan. Untuk cari gutu. Cari gutu boleh. Cari gutu. Budak-budak gutu-gutu banyak. Boleh. Tu pandai cari gutu. Duduk tepi dia cari gutu. Orang dulu kan. Cari gutu. Tu takat ayam. Dia banyak. Kalau dah tak boleh, dia dah memang dia bukan kemahiran dia. Bukan bidang, kena bidang lain. Macam kita lah. Tak payah duduk mengapal lah. Bukan bidang kita nak tahfiz 30 juzuk Quran tu. Macam kitab boleh lah. Tapi nak apa Allah Akbar. Bukan bidang kita. Macam beruk agak lah. Bukan bidang dia naik pohon kelapa. Naik petai boleh.
naik petai, naik rambutan, naik buah-buah lain. Dia mudah sikit buah lain. Dia naik hingga turun. Itu tak kena-kena. Naik kelapa tak kena-kena. Kelapa tak kena. Payah dia kata kelapa. Mana muda, mana tua. Teknik nak pulah, payah. Dia mencabar. Sebab tu kalau kera yang boleh kelapa tu, memang keturunan bagus lah. Keturunan jenius lah. Boleh jadi kami keturunan. Boleh pilih lah. Buat menantu. Menantu buruk. Kita ada buruk betina, boleh lah. Cari bapak. Habis, pertama. Terus yang kedua pula. Itu semacam bangkai. Maka tu tafriq. Bukan maka tafsir. Maka macam-macam. Ada maka jika pun ada, maka tafsir ada. Maka tiada hilang. Tafriq bagi keluar. Dia ingat, tiap-tiap huruf dalam bahasa Arab, wa kharaja ni, ataupun keluar ni, ataupun tak termasuk ni, dia akan ada keputusan dia. Maka tiada hilam nama ai mutlak. Maka ni tafriq berkata keluar. Ini tak termasuk ai benda tu. Jadi maka tiada hilang nama ai mutlak. Tak tetap dipanggil ai mutlak walaupun berubah. Tu. Sah dibuat bersuci. Hukum. Keluar hukum, sah dibuat bersuci dengan air itu. Bersuci je. Disebut bersuci. Dia sebenarnya dua. Ini sah dibuat bersuci dan mengangkat hadas. Dua peranan air. Apabila disebut tahir, muttahir. Muttahir itu iaitu raf'ul hadasi wa izalatun najasi. Dua peranan air dalam Islam. Adapun kita nak basuh pinggan, basuh kereta, basuh kaki kotor, basuh baju kotor, tak perlu tanya air mutlak, bedai apa pun tak apa. Tak ada jadi haram pun. Basuh baju dengan air teh, boleh. Tak ada masalah apa pun. Baju kita bukan haji. Baju kotor ni, daki penuh ni. Lepas tu, basuh dengan air apa? Basuh dengan air teh. Boleh? Basuh air kopi. Hitan habis. Tak apa, tak ada hukum apa. Bukan kata, haram ni. Tak ada hukum apa. Mana haram apa ya? Boleh, harus. Jadi duk bincang hukum ini, haram, sunat, makruh, haruh ni, sekiranya air itu air yang digunakan untuk bersuci. Air apa dia? Air tahir, muttahir. Air kategori pertama je. Habis. Dan ni Allah pada kata Allah pada kata seperti diletak berjana tu. Jauh dia punya sambung ayat dia. Dan seperti diukuf berjana dengan kasturi. Sama. Diukuf. Berjana ada bekah dengan kasturi. Ukuf lah macam kita tutup. Kan? Satu bekas kita tutup atas depan tu. Atas tu. Tu dia panggil diwapkan. Kan? Diwapkan. Dan diwapkan bekas dengan kasturi ataupun kemian. Kemian mana ni? Kemian, bukan kemian orang mati. Kalau kemian kita Arab, bukan kemian orang mati. Kemian serani. Kemian yang pita lubang tu. Di Malaysia ni, yang mempopularkan kemian serani, kemian Arab, pitar lubang. Tu syarikat pertama. Tak tahulah siapa punya owner tu. Tak ada. Dulu orang tak kenal pun kemian serani. Dia panggil luban. Bukan laban. Ada seorang ustaz, dia baca, dia panggil ta'arrafu auladakum bilubanin fa innahu yazidul aqli wa hifzi. Itu hadis. Dia baca apa? Dia kata ta'arrafu auladakum bilaban. Perkenalkan kepada anak kamu ini dengan susu. Dia kata sunnah minum susu. Laku susu. Dia kata minum susu ni adalah sunnah. Mana? Hadis Nabi. Dia patah ada hadis. Baca tak betul. Bukan bilaban. Bilaban memang susu. Ini bilubanin. Dia je lam ba nu laban. Ni lam waw. Tu beza dia. Lubanun. Luban ni apa? Kemian Arab. Dia ada 5 nama dalam bahasa Melayu. Kemian Arab, kemian serani,
kemian Nasrani, kemian putih, dan kemian Yamani. Ada 5 nama. Nak cerita bahawa kemian Arab Lubang ni sangat familiar dengan orang Melayu. Baca kitab Melayu, kitab perubatan Melayu akan bertemu dengan 5 jenis nama. Nak hebat orang Melayu kita. Nak ceritanya orang Melayu kita ni, mereka dulu orang yang sangat kuat beragama. Bukan calan-calan orang Melayu. Sebab tu orang Melayu ni memang terkenal di peringkat dunia. Kalau tidak, Syekh Ahmad Khatib tak boleh jadi imam. Tak boleh latih menjadi imam. Kerana Melayu dulunya terkenal di Mekah dengan kealiman menandingi orang Arab, sehinggalah ramai orang Melayu kita ni dilantik menjadi imam di Masjidil Haram. Biasa Arab je dapat kan, tapi orang Melayu pun dapat. Imam Nawawi Al-Bantani, Imam Syekh Ahmad Khatib, semua tu adalah orang-orang Melayu yang mengarang kitab bahasa Arab. Kita hari ni ya, Melayu mudah lupa, Melayu tercacai. Tak ada standard Melayu. Sebab kita yang menjatuhkan identiti kita. Kita menjatuhkan jati diri kita. Dah hilang dah sejarah-sejarah kehebatan Melayu lah. Apabila generasi muda tidak dihidangkan dengan sejarah lampau, menyebabkan generasi itu akan mandul. Itu cara nak mandulkan generasi. Padankan sejarah. Apabila padankan sejarah kekuatan bangsa mereka, maka tengoklah pemuda-pemuda dan bangsa mereka akan mandul. Itu cara Yahudi nak melemahkan sesuatu bangsa, dia padankan sejarah. Sejarah sangat penting. Sebab tu kita kena baca sejarah-sejarah lampau, kehebatan-kehebatan orang Melayu kita dalam ilmunya, kehebatan dalam ekonominya. Orang Melayu dulu kaya raya. Tiba-tiba sampai kat anak muda hari ni, kita belajar di sekolah, tak pernah bertemu dengan kehebatan orang Melayu. Kealiman orang Melayu menguasai dunia. Kekayaan orang Melayu menakluki seluruh Nusantara. Kan? Penjajah buan. Nampak tak? Dia buan akar-akar kekuatan Melayu. Sejarah dia padankan. Hebatnya orang Melayu dulu. Dia panggil apa? Pusat perdagangan dunia di Melaka menandingi pusat perdagangan yang popular di dunia ketika dulu. Maknanya, kalau di Nusantara yang popular menandingi kepesatan perkembangan ekonomi, pelabuhan dunia sama kemasukan kapal asing di pelabuhan Melaka lebih 100 jenis kapal. Tengok pesat tak pesat. Tapi dipadankan kehebatan orang Melayu. Siapa di Melaka dulu? Mana ada orang luar? Orang Melayu. Nampak tak kehebatan menakluki dunia? Sebab tu kenapa orang British ataupun Portugis datang ke Melayu, datang ke tanah Melayu. Kerana kekuatan kita. Bukan sahaja sumber ekonomi, tapi kekuatan jati diri Melayu kuat. Mereka seorang yang, kalau ikut sejarah asal, mereka sebenarnya datang berdagang untuk belajar dengan orang Melayu cara berdagang. Nampak tak? Orang kita ni, seni perdagangan ni orang Melayu pegang. Di Melaka tu pelabuhan sangat pesat, sehingga mana India, pelabuhan pedagang India, saudagar India datang nak berdagang, tapi sebaliknya bukan saja untuk berdagang, untuk belajar seni perdagangan dengan orang Melayu. Begitu juga Portugis datang, digemar-gemburkan untuk mengambil hasil kita. Itu yang digemar-gemburkan. Tapi banyak hidden, tersembunyi yang kita tak tahu. Selain daripada agama lah, selain daripada dia nak jajah tu, itu kita tak pasti, kita tak nafi. Tapi satu fakta yang dia tak boleh nafikan, mereka ada agenda untuk mempelajari seni perdagangan dengan orang Melayu. Dan keluar lagi, habis nombor 2. Dan keluar, betul tak? Kata ada lagi yang tak habis. Kemian habis, atau kemian Serani. Kemudian dibubuh air ke dalam bejana itu,
maka jadi wangi air itu. Wangi itu semacam kasturi, sebiji macam kasturi, air yang diukuh tu dengan kasturi tu. Maka tafrid dia, maka tiada hilang nama air mutlak. Tak hilang nama air mutlak. Sah hukum dia, sah buat bersuci dengan dia, dengan air yang sebiji macam kasturi. Tak nama air mutaghayyir. Kalau orang tanya kenapa tak nama air mutaghayyir, tak cukup syarat. Kerana syarat pertama mesti masuk benda. Ini aura, tak dikira. Tengoknya ciri yang kedua, dan keluar dengan kata sesuatu yang suci itu oleh sesuatu yang najis. Keluar ni, dan tak termasuk dengan kata siapa yang cakap tu? Musannif lah. Musannif kata ciri yang kedua tu kena masuk benda suci. Maka tak termasuk kata musannif sesuatu yang suci tu oleh sesuatu yang najis. Kalau masuk najis yang tiada dimaaf, ni tak termasuk. Oleh sesuatu yang najis yang tiada dimaaf, maka jadi najis air itu, tak jadi mutaghayyir. Jadi najis, tak jadi mutaghayyir. Jika air itu kurang daripada 2 qullah, ingat dia kena masuk benda suci baru jadi mutaghayyir. Syarat kedua. Pertama, benda yang lagi pula benda tu suci. Maka jadi najis air itu jika air itu kurang daripada 2 qullah. Kekuatan 2 qullah. Ataupun 2 qullah dan lebih. Kalau 2 qullah pun syarat dia apa? Maka berubah air itu dengan dia, dengan satu yang najis tu. Nascaya najis air itu. Kalaulah 2 qullah masuk benda tu tapi berubah. Kalau tak cukup 2 qullah, tak perlu tengok berubah. Tu cara formula dia. Dan keluar dengan kata sesuatu yang suci itu. Dia nak benda suci baru jadi mutaghayyir. Kalau benda najis tak jadi mutaghayyir, jadi mutanajis. Ni masih lagi nak pendetailan tentang syarat. 3 syarat tu baru jadi mutaghayyir. Tak cukup 3 syarat, dia tak jadi mutaghayyir. Lepas jadi apa? Kadang jadi mutlak, kadang jadi mutanajis. Kena tengoklah. Kalau masuk tu tak cukup syarat mutlak, jadi mutlak. Tak cukup syarat jadi mutlak, dia jadi mutanajis. Maka tu kalau kita nak detailkan lagi, maka tu dia panggil fa'ulit tartib. Ni pendetailan lah. Kalau umum tu kita dah faham dah. Umum tu masuk najis, kalau air banyak 2 qullah, masuk najis berubah. Dihukumkan najis air tu. Tapi kalau masuk najis tak berubah, contoh air 2 qullah masuk bangkai tikus, tak berubah pun, tak ada pun bau tikus, tak jadi najis, dia tak air mutlak. Cuma kenapa dia buh maka berubah tu, dia nak litartib, fa'litartib. Apa maksud tartib? Dia kena lepas masuk segera berubah, kemudian berubah. Tu maksud litartib. Maka berubah. Dia nak macam mana? Dia naknya kemudian terus berubah. Tu maka. Kalau lambat berubah, tu tak jadi najis. Kita tak tahu berubah dengan sebab apa. Kalau yakin berubah dengan sebab dia, tak lain lah, tetap berubah juga. Lepas kita masuk najis, terus berubah. Tapi kalau masuk najis tak berubah lagi, masih lagi air mutanajis. Tiba-tiba esok baru berubah. Tak yakin berubah dengan sebab ni, sebab masuk suci, tak jadi air mutanajis. Sebab tak yakin, kenapa berubah ni? Adakah berubah dengan bak-bakai? Tak. Kemarin bagi masuk ni. Kalau kita yakin memang bau sebiji bangkai, tak yakin memang berubah ni bau sebiji bangkai ni, tu jadi najis jugalah. Besok baru jadi najis. Tu fak. Lagi pengecualian lagi. Dan keluar tak termasuk dengan kata suatu yang mukhalif. Ciri kedua. Detail yang ciri kedua. Jadi 3 ciri semua tu dia nak huraikan.
Dan keluar dengan kata sesuatu yang mukhalif, tak termasuk dengan kata musannif sesuatu yang larut. Apa yang tak termasuk? Oleh sesuatu yang mujawir. Kalau masuk benda yang mujawir, tak berubah ai, tetap nama ai mutlak. Apa yang mujawir ni? Benda yang tak larut, benda pepejal tu mujawir. Asal mujawir ni berjiran. Apa maksud berjiran? Benda yang tak larut, benda pejal yang tak hancur. Dia benda pejal yang tak hancur, seperti batu, seperti kayu. Walaupun kita masuk kayu, orang panggil apa tu, maung tu, kayu apa? Gaharu. Kita masuk kayu gaharu. Sekejap je, sampai 2 minit, 3 minit ataupun setengah jam, berubah air sebiji macam gaharu. Tak dinamakan mutlak. Kan berubah air mutlak, berubah air ni, kita ingat berubah je. Tengok 2 ciri lagi. Masuk benda, ya benda suci, ya suci, tu baru ciri pertama. Ciri kedua, benda tu mesti larut. Oh, ini tak larut, tak dapat 3 ciri. Tak dapat 3 ciri, tak berubah air tu jadi mutaghayyir. Sama ada dia mutlak ataupun mutanajis. Ini dia mutlak. Artinya, arti mujawir itu yang dapat dibeza akan dia akan sesuatu itu daripada air. Dapat dibeza, dapat diasingkan daripada air. Maksud bahasa kita, tak larut. Seperti minyak yang suci, tak bercampur minyak, mujawir. Dia berjiran, minyak dan air. Dan jikalau berubah air dengan dia dengan sesuatu yang tak larut itu, sekalipun tu megoyah, penegasan. Nak menegaskan, kata walaupun ubah banyak, tetap tak berubah air itu. Jikalau tu dia panggil ghayah muqaddam, daripada tiada hilang. Patutnya dia tiada hilang dulu, tapi dia gaya bahasa ni, dia macam-macam gaya bahasa ulama. Ini pening kita, dia laras sastra tinggi. Jadi kita kena tahulah, sepatutnya dia kena kata apa? Seperti minyak yang suci, tiada hilang nama air mutlak, jikalau berubah air dengan dia sekalipun. Patutnya itu tak, dia ghayah dulu, dia panggil ghayah muqaddam. Dia panggil ghayah muqaddam, daripada tiada hilang nama air mutlak. Biasanya gaya bahasa yang betul. Biasa kalau nak ikut betul kan. Ini teknik-teknik dia panggil inovasi. Apa panggil apa? Cara dia laras bahasa yang berbeza. Ini keunikan bahasa lah. Nak tahu. Macam kita lah, orang Taranum memang dia ikut gear 1, gear 2, gear 3. Dia terbakar, dia boleh ikut terus terbakar tinggi. Tak jadi kesalahan pun. Tak jadi kesalahan. Bukan dia nak ambil terbakar awal, terus dia ambil jawab berjawab, boleh. Ataupun terus dia ambil jawab dulu. Tak panggil lagi jawab lah. Nanti apa jawab tu kena masuk bidang Taranum lah. Yang tanya tu imam kita. Kita ni tahu duduk mendengung je, Taranum tak tahu. Kita a'ung tu pun tak tahu tabaqat mana dah. Nak main Taranum apa? A'ung pun tak betul. Main Taranum apa? Nak main a'ung tu bi. A'ung. Orang kata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amboi. Lagu apa tu? Bayati tu. Sama Husaini tu. Bayasi bunga dia pula Husaini. Amboi. Tak. Bayati apa je dia? Okey, dan jikalau habis. Sikit lagi. Adapun ni muqabil. Jadi dia dah habis perincian 3 syarat itu. Syarat pertama dia dah detail mesti benda suci. Yang kedua mesti mukhalif. Yang ketiga berubah yang banyak. Berubah sikit tak kira. Okey, ni dia nak cerita apa ni? Dia nak cerita pasangan kepada air mutlak ataupun pasangan kepada air mutaghayyir. Pasangan pada air mutaghayyir. Air mutaghayyir ni ingat, dia berubah dengan sebab masuk benda suci. Masuk benda suci, larut, berubah banyak. Air mutaghayyir lah 3 ciri tu. Tapi ada juga yang berubah banyak benda dengan sebab benda suci
dengan sebab larut, tak nama air mutaghayyir, nama air mutlak. Tu dia panggil muqabbil. Muqabbil pada air mutaghayyir. Bukan mutaghayyir. Tak. Sama? Ya, sama. Ini kena ingat pengecualian. Adapun air yang berubah dengan tanah yang suci. Mutlak. Walaupun tanah yang mustakmal, tiada hilang nama air mutlak. Dan jikalau sangat keruh sekalipun. Keruh sangat ni bukan imbah-imbah aja ni. Maknanya berubah yang banyak dengan sebab tanah tu. Tiada hilang nama air mutlak. Tiada hilang tu qaid dia selama tiada jadi lumpur. Kalau lumpur tak panggil air dah, panggil lumpur. Lumpur. Tak panggil air lumpur, orang panggil lumpur. Tu dia tak panggil air lumpur, dia panggil Kuala Lumpur. Adapun air yang berubah dengan garam laut. Ni air mutlak ni. Air mutlak semua ni. Berubah banyak pun tetap nama air mutlak. Walaupun kita kata, ni air tanah ni. Tanah tu qaid nama tasamuh je. Tapi nama dia air mutlak. Ni sama. Adapun air. Air yang berubah dengan garam laut. Air berubah dengan garam laut. Ataupun garam laut itu hancur jadi air. Garam laut berketuk-ketuk hancur jadi air. Kan kita gila laut, buat baliklah air laut. Tak kat rumah nak hancurkan, tak hancur pun kat rumah. Panah, dia ada tempat dia, proses pemanasan. Air tu kering, maka jadi apa? Jadi garam. Kristal lah. Dia jadi kristal lah, tak jadi diamond. Tak jadi diamond. Dia orang MW, dia memang dia nampak diamond, kristal, silver, gold macam tu je. Senyum Bazaki. Kristal bahasa apa banyak? Bahasa Melayu kan? Bahasa Inggeris kan? Kita guna tadi bahasa tukar. Dia bahasa Melayu kan? Betul. Dimelayukan. Siapa tengok hebat orang Melayu. Bahasa Inggeris tu. Tapi dia cedok. Dia CRY yang kita kita KRISTAL. Tapi kalau Inggeris CRY kan. Banyak bahasa Inggeris dimelayukan. Dalam kitab tadi Apa? kristal bahasa batu. Bahasa bangku. Kristal tu, tapi dia tak adalah sebut kristal. Lupa ayat. Kitab dari kitab. Dalam kitab. kita ambil. Kita ambil. Ambil dia diamond. Diamond permata. Apa panggil? Diamond ni terjemah apa diamond? Permata kan? Permata diamond, permata. Intan, intan. Intan. Habis okey, tetap dia jadi. Maka dinamakan air mutlak sah keluar hukum. Maka tu tafriq Maka dinamakan air mutlak sah buat bersuci dengan dia dengan air garam tu. Ini dia nak cerita pertama. Okey, settle. Jadi perubahan tetap nama air mutlak. Yang kedua sama juga ni. Ada pun dipanggil muqabbil juga. Muqabbil ni daripada berubah dengan benda yang bukan jadi daripada air tu. Ni. Ni nak detailkan. Ingat dia sebut awal tadi kan. Yang jadi daripada air, melaikan pengecualian tu. Yang jadi daripada air, yang musyaqqah yang tak boleh kontrol. Kalau jadi daripada air mutlak. Musyaqqah tak boleh kontrol, air mutlak. Berubah sebab tak boleh kontrol. Berubah sebab jadi daripada air. Dia detailkan balik. Adapun benda-benda yang jadi daripada air. Dia nak detail apa ni? Perubahan yang tetap nama air mutlak. Adapun benda-benda yang jadi daripada air, mana dia contoh? Seperti kiamban. Seperti kiamban dan lumut. Dan artal. Artal. Apa dia artal? Erti artal tu gembelin telur. Pokok lah ni, pokok. Pokok dua atas air baik. Itu ni. Gemelin telur atas air. Kalau di tasik, kadang-kadang dia naik pokok tu macam pokok udak, macam pokok dia ada bunga telur. Bunga dia tu macam telur, tu dia panggil gemelin telur.
Dia naik putih-putih bunga dia. Dia macam teratai. Tapi bukan teratai. Cuma ada juga orang panggil teratai. Orang panggil teratai ada juga. Saya tak pasti. Yang dipanggil teratai tu ke dia? Sebab tanya Tok Guru, dia kata, kita panggil teratai lah. Kok orang dulu tu panggil artal kan? Kita panggil teratai. Dia pokok tu, bunga dia macam telur, putih-putih. Atas tu, kalau kita memang kita panggil pokok teratai. Saya pun, saya duk faham teratai lah. Tanya Tok Guru kata, kiamban telur ni dia memang daun tu bulat-bulat macam telur. Dia panggil gemelin telur. Kena search lah. Tak ada bahasa lama ni. Artal. Gemelin telur tu. Dan jika berubah air dengan dia, dengan benda yang jadi daripada air tu, akan sebagai ubah yang banyak. Mana contoh ubah banyak ni? Seperti hitam semacam air acar. Air acar? Bukan air acar buah. Acar. Dan busuk semacam tahi sekalipun. Busuk macam tahi ni. Tapi air mutlak. Tak air tahi pun. Masa macam tahi dia. Air mutlak ni. Jangan silap faham dia tu. Bukan air tahi ni. Tiada tu hukum. Tiada hilam nama air mutlak. Maka sah buat ambil wuduk dan buat mandi dengan dia. Sebab apa? Sebab berubah dengan benda yang jadi daripada air. Tu. Lagi, tak habis lagi. Kita pun habis. Adapun air yang berubah dengan suatu yang tiada terkaya air daripadanya. Ni mukabir daripada kata terkaya air daripadanya. Terkaya ni mana? Mudah untuk kawal. Terkaya. Yang terkaya, yang boleh kawal air tu. Adapun air yang berubah dengan sesuatu yang tiada terkaya, tak boleh nak lepas daripada air, tak boleh nak kontrol, tak boleh nak kawal, tak boleh nak lepas daripada air. Tu. Yakni yang kata tak boleh lepas daripada air tu, tak boleh kontrol tu, tak boleh kawal daripada air tu, yakni musyaqqah, hendak pelihara air daripadanya, hendak jaga air daripada sesuatu tu. Tak boleh nak kontrol, nak jaga daripada berubah benda tu. Tak boleh kontrol benda tu daripada berubah air. Tak boleh kontrol. Kenapa? Musyaqqah. Sukar untuk kontrol. Mana contoh? Seperti telaga tempat tanah masam. Jadi masam air sebiji. Kenapa? Masam tanah. Tanah tu macam air spritzer yang digembar-gemburkan. Mata air spritzer itu, air mineral spritzer tu, mata air itu diambil berhampiran dengan jerak di Taiping, kat kampung Bayuk. Air kuning nama dia. Tu beli yang tu mineral tinggi. Kalau nak beli air mineral, tengok air kuning. Iklan sikit. Sebab apa? Air mineral tinggi. Sebab mata air itu digali, diambil berhampiran dengan jerak Cina. Jadi isu dulu. Isu apa? Orang tak nak minum. Jatuh. Dia punya value dia, dia punya sale dia jatuh. Sebab orang Melayu tak nak beli. Sebab apa? Air jerak. Kena hukum boleh. Tak bau apa pun. Itu baru digemar-gemurkan dekat air jerak. Kalau bau pun boleh. Ini tak ada bau bangkai pun, tak ada bau mayat pun. Tak ada nak lalulah aku, dia kata makan bau jerak penatang Cina ni. Baik spring lah. Kok mana pun spring lah. Tak perlulah cari spritzer. Air kedua terbaik selepas Zamzam. Nak cari kat mana lagi? Pelaburan sampai 15 tahun. Air Zamzam ni oleh kerana kita tak duduk di Zamzam, kan cantik kan, minum air Zamzam, mandi air Zamzam. Basuh Najis tak boleh makut khilaful aula. Air standard dia tu power, mineral tinggi. Pelik dah sampai Malaysia tak sedap. Tak sedap. Dia aura duduk sana. Malaysia yang payau. Tak sedap. Sebab tu saya buat comparison kan. Saya buat demo. Satu air Zamzam, satu air spring. Kita test dua-dua mineral.
Mineral paling tinggi air zam-zam, tinggi. Lampu full. Air kedua air spring. Di lampu satu kurang. Air memang kalau kita test kat mana pun tak adakan menandingi air zam-zam. Air zam-zam full lampu mineral penuh. Yang kedua kita air spring. Tapi spring ni dia isu dianya dia bukan menaikkan menambahkan mineral, tak. Dia meminimumkan mineral. Kalau kita ambil daripada air telaga itu mineral dah cantik, dia tak akan mengurangkan mineral. Itu dia panggil meminimumkan mineral. Sebab filter dia ni filter yang mengekalkan mineral. Sebab ada filter teknologi yang reverse osmosis, dia memang dia mengurangkan mineral. Buang. Ada yang buang terus. Kalau kita cek kosong lampu. Ada yang kita cek lampu ada 2. Maknanya ada juga mineral 2. Adapun spring memang dia meminimumkan mineral yang ada dalam air. Kalau air payung itu tinggi mineral, tinggilah. Air bukit kita filter dengan air spring, kita tengok mineral dia. Belum dengan selepas, sama. Cuma beza dia apa? Beza spring ni dia ambil teknologi spring zam-zam. Tapi pembunuh kuman tu, itu yang tak ada pada filter lain. Dia bunuh kuman tu hampir 100%. Memang kita sebab tu cantik darah kita. Sebab kita minum air yang zero virus dengan kuman. Itu dia, itu bezanya. Mineral tu ada juga teknologi air yang mengekalkan mineral. Tapi yang kuman itu. Sebab tu air zam-zam boleh minum, tak perlu masak. Cuma isu dia apa? Macam Biuk kata, kita try zam-zam, payau. Memang mineral cantik, payau. Tapi kat Malaysia, kat sana sedap. Macam makan strawberry, kena di Cameron Highland. Turun masam terus. Tak boleh. Kalau nak minum, nak satu lagi, di Cameron Highland ni, kalau pergi sana beli, dia panggil ubi madu. Ubi madu ni makan di sana memang bawah habis. Buat balik kat kita memang manis, tapi aroma aura dia tak ada. Pelik. Itu memang macam itulah dia punya suasana. Dia nak pada suasana. Sebab tahu muda kata nak pada suasana. Healing. Spring lain. Spring bagi dia Mekah ke mana sama je. Dia rasa lemak dia lain. Sebab apa lemak dia? Sebab penuras karbon tu daripada tempurung kelapa. Mikron dia kecil. Saya dulu tanya dia apabila saya masuk kelas study, saya tanya dulu kenapa dia boleh bertukar jadi lemak air. Kita minum sebelum dan selepas tak lain. Lemak dia tu. Tapi kena orang yang pandai menilai lah. Kita pandai menilai. Sama je Ustaz, lemak tak lemak. Air kosong. Dia duduk biasa lidah dia ini, lidah manis. Air manis lain. Oh ni manis. Bagi kosong sama je Ustaz. Hak ni pun kosong, hak ni kosong. Tawar semua. Dia duduk ingat tawar. Tak, dia dalam tawar itu ada lemaknya. Dalam tawar itu ada payaunya. Dalam tawar itu ada pahitnya. Itu tak sama air. Spring berbaloi lah. 15 tahun tu tak berusik lah. Kawan saya paling tinggi lah, paling tua umur, paling tua 15 tahun pakai spring. Di atas saya tukar je tak menjejah apa pun. Tahun lebih tukar filter je. Dia punya teknologi tu, kepala otak dia pun tak rosak apa. Lepas tu badan dia memang bertahan. Yang rosaknya lah otak tu. Chip pintar tu yang takut rosak. Ada pun bunga kayu ni express ni mudah je. Ni semua pengecualian, ingat. Ni semua pengecualian. Seperti telaga tempat tanah masam, atau tempat tanah busuk, atau tempat lalu air itu tanah busuk, atau tanah masam, atau telaga di bawah pokok kayu yang luruh daunnya ke dalam telaga dengan sendirinya. Tu dengar tu ada qaid tu. Luruh tu dengan sendirinya. Masam dengan sendirinya. Bukan kita tahu benda. Tak boleh. Lalu air itu tanah busuk tu. Tempat lalu air dia panggil. Lalu air ni. Longkan kita, air kita sampai kat kita ni, kita tadah, bau, busuk. Dengan sebab apa? Dengan sebab longkan itu. Tu tak kisah. Ini lain. Ada pun bunga kayu. Kita tengok nak berhenti kat mana. Berhenti di takdir ya. Kita berhenti dia. Ada pun air yang berubah dengan sesuatu yang suci pada takdir tu. Takdir tu dia panjang sikit. Takdir tu dia kena ada alat uji kaji. Kena tahu alat uji kaji dia. Itu bulan depan. Ada pun bunga kayu.
dan buah yang luruh ke dalam telaga dengan sendirinya, dan mengubah ia bunga dan buah-buah tu akan air, akan sebagai ubah yang banyak, yang ini berubah sungguh, maka hilang nama air mutlak. Kenapa? Kerana tiada musyaqqah memelihara ini, menjaga daripada bunga dan buah. Tak musyaqqah pun nak jaga bunga dan buah tu, sebab dia ada musim dia. Dia dimaafkan. Nanti dimaafkan, tak dimaafkan. Boleh jaga, kerana boleh jaga. Tu dia tak dimaafkan tu, sebab dia musim. Tapi kalau tak bermusim, okey juga. Tak bermusim, daun kayu ada selalu, angin payah nak jaga, angin tiup masuk dalam telaga perigi, yang tu boleh masuk. Tak, itu dimasuk musyaqqah. Ni tak musyaqqah di sini sebab apa? Sebab buah kayu bermusim. Daun kayu ni musim luruh. Melainkan ada jenis pokok kayu tu memang tak ada musim. Buah daun tu luruh selalu. Tak tahu apa dia contoh. Luruh je pokok ni dia punya daun. Tak ada musim pun. Itu musyaqqah. Kalau masuk dan telaga berubah warna, jadi warna daun, jadi bau-bau daun, tak tetap nama mutlak. Wallahu a'lam. InsyaAllah akan datang ada pun air yang berubah dengan sesuatu yang suci pada takdir. Kan tadi takmim berubah tu sama ada berubah pada isi ataupun berubah pada takdir. Ini dia nak perinci apa? Perinci perubahan, ciri yang ketiga. Habis dah ada pun pasangan takdir, pasangan muqayyad ataupun air mutaghayyir. Air mutaghayyir berubah cukup tiga syarat, dihukumkan air mutaghayyir. Ada air yang berubah cukup 3 syarat, tetap nama air mutlak. Ini dia ada cerita tadi. Itu air tanah, air garan, air dengan sebab jadi daripada air. Itu semua sebab-sebab itu dia tetap tidak menjejaskan air mutlak, nama air mutlak. Wallahu a'lam. Akan datang yang terakhir, ciri yang ketiga sebelum masuk mustakmal. Air salji tu. Air salji juga ataupun salji tu yang salji. Boleh guna salji. Salji. Sama ada salji tu yang belum jadi air, belum rela, ataupun air salji. Boleh, dua-dua boleh. Cuma kalau nak ambil wudu, dia kena mengalir. Sebab apa? Syarat basuh kena mengalir. Sebab tu salji ni kalau bau-bau turun kan dia tak mengalir kan? Tak ni. Tak jadi air. Salji. Maksudnya salji tu dia kata air salji. Kita ambil kena bagi sekejap. Bagi mengalir dulu. Dia tak lama pun, kejap je. Maksud dia apabila kita tabur naik atas, turun tu sekejap je, kadang-kadang dah nak cair sikit. Tapi tengok darjah Celsius lah. Kalau tojuk sangat lambat, bawah beku. Tak jadi. Memang beku. Kerah habis. Habis kerah memang. Bukan janggut kerah. Benda lain pun kerah juga. Beku habis benda lain pun. Ahmad Zaki faham tu. Jauh depan. Sebab dia panggil apa? Dia Amiq. Syekhul Amiq. Syekhul Amiq ni, mana Amiq tu faham yang mendalam. Amiq ni mana faham syekh. Ada nama syekh ilmu yang daqiq, halus. Amiq lagi halus. Daqiq, amiq. Amiq mendalam. Amiq mendalam. Dalam MW dia ada bonus Amiq. Hebat MW. Amiq ni mana bonus kedalaman. Dia akan bagi berapa amik, berapa dalam pun dia akan bagi. Dengan sebab kita train dia. Sebab tu MW dia panggil leadership business. Business yang membangun orang. Dia business yang membangunkan orang. Sebab tu macam kita baca kitab, pastikan minda kita jangan sekadar berkongsi ilmu, tapi kita nak lahirkan orang baca kitab. Tu. Kena lahirkan orang baca kitab. Kalau sekadar untuk bagi ilmu di surau Maghrib tadi,
Maghrib tadi sekadar untuk perbincangan santai-santai ya. Bukan perbincangan berat, bukan nak main fa'ul tafsir, fa'ul tartib, tak ada. Yang tu pun balik awal pun dia. Balik awal pun dia. Apa tertib kan? Main tertib, main tafsir, main tafriq. Aduh, dia kata jam. Ada orang yang tak faham, maghrib dia main juga. Oh, kesian orang tu. Maghrib dia main ma'ani. Tak apalah ma'ani tu, tapi hak kecil-kecil tu, usuluddin kecil-kecil tu. Kan? Hak kecil-kecil tu. Amrul intiba okey lagi, wujudi makdum okey lagi, itu standard. Tapi dia main hak dalam tu. Sama rusipak halus-halus tu. Kifayah. Fardu kifayah. Memang lari orang. Memang. Silap Memang. Salbun insilap. Menjuluk. Salbi. Oh, sudah. Dia istihalatu mustahil pun tak faham nak main salbun insilap. Kan? Memang tersilap lah dia. Silap tu. Jadi kita kena ada minda, kata Tuanku Jicik. Tuanku Jicik ni minda dia, minda membangunkan orang. Lepas tu saya banyak minda bisnes saya banyak seduk dengan dia. Walaupun dia ni bukan orang yang orang panggil yes, tapi minda dia power. Rasul, bisnes Rasul lah. Dia Bisnes bangkit. Maksudnya bangkit. Orang panggil apa? Bangun. Dia kena bangunkan orang. Dia kena bangunkan orang. Kita jangan niat mengajar kita untuk sekadar perkongsian ilmu, tapi niat untuk lahirkan orang baca kitab. Baru terjaga ilmu. Baru terjaga ilmu. Kita mati ada orang nyambung. Dalam masa kita hidup pun macam Tuanku Jicik. Cuma adab Tuanku Haji Omar, dia tak baca banyak kitab. Tuanku Haji ada. Tapi dia dah baca sebab Tuanku suruh. Tuanku kata baca. Saya pergi baca dengan Tuanku Haji Omar, Tuanku Jicik masih ada. Tuanku Haji Omar dah baca. Cuma beradab dengan Tuan Guru, dia tak banyak baca. Dia pun nak ngaji. Dia banyak mengaji. Tiap malam mana dia baca. Jadi umur dia tu belum Tuanku Haji Cik meninggal, dia dah baca lama dah. Saya pergi itu tahun 2002. Tahun kematian Tuanku Haji Cik. Tahun 2001 Tuanku Haji Cik masih hidup. Saya pergi mengaji dengan Tuanku Haji Omar. Tuanku Haji Cik meninggal 2002. Minda dia apa tau? Niat memang selalu disebut. Niat berbetulkan niat. Niat untuk ilmu, untuk beramal, untuk sebarkan. Kena ada niat nak sebarkan. Sebab tu dia lahirkan, dia kadir. Cari rekrut ni pun saya belajar dengan dia. Rekrut. MOE kena rekrut. MOE kena rekrut. Saya rekrut semua. Jom pergi kelas MOE. Kelas MOE kita mengaji tak rugi. Pertamanya ilmu produk, ilmu kesihatan. Yang kedua ilmu bisnes. Tak nak buat bisnes pun tak apa, kita ada ilmu. Tak semestinya kita nak ada ilmu buat terus. Kita ajar ilmu membina orang. Nampak tak? Oh, memang sama konsep dia. Kita dah dapat rekrut dengan Tuan Guru. Tuan Guru ni rekrut. Saya rekrut ramai. Tapi jadi 3 orang. Okey lah. 3 orang jadi. Dia baca kitab sampai hari ni. Dapat tak kat kita bonus kedalaman? Pahala kedalaman. Saya ajar Abang Zaki. Abang Zaki ajar Pucuk Alam. 10 tim kita alam. Tim Pucuk Alam 10. Dapat tak? Dapat. Yang 10 tu pula ajar bawah dia 10. Dapat tak kita? Dapat. Itu dipanggil amiq. Bonus kedalaman. Pahala kedalaman. Abang Zaki kena buka kitab. Wallah. Dia unlimited. Petir tu. Petir tu. Petir tu. Amin. Memang kena buka. Ini memang amin. Bukan dakik lah. Amin. Dia tak unlimited sampai kiamat. Macam MOE dia bayar, dia tak ada limit. Itu saya tengok, saya kata ini lain macam dia punya bonus. Kita bawah tu kita latih orang, bina orang, tapi dia kena dapat leader lah. Tak dapat leader tak bayar lah. Saya akan lahirkan leader. Seorang atas 3,000, seorang bawah 500. Tak kurang pun. Kalau saya lahirkan ambil kedalaman 10 orang, 5 kali 10 5,000. Dia bayar sampai bila-bila. Dan saya mati, pencen anak akan ambil. 5,000 tu bukan anak ambil kerja, tak, anak ambil bonus. Itu lain. Macam kita mati, memang anak tak ambil, tak, kita dapat tak pahala, dapat. Itu dipanggil pahala kedalaman sampai kiamat. Itu yang ulama ni dulu saya tak nampak. Apabila saya Tuan Guru Haji Cik ni, teknik dia tahu. Dia sama nak murid mana-mana pun sama perangai. Sama je. Tuan Guru Haji Omar, sama je. Ustaz Ibrahim ke, sama.
Kenapa dia suruh sebarkan ilmu? Rupanya pahala kedalaman tu. Kita mati itulah pahala yang mengalir. Kan setengah orang kan dia tak tak rangsang sangat orang suruh sebar. Memanglah ada orang cakap ni kena ingat. Orang cakap apa? Kalau mu niat nak sebar tak ikhlas. Nak niat belajar, nak mengajar tak ikhlas. Betul. Sebab standard niat kan banyak. Standard niat paling tinggi niat ialah mardatillah. Tak ada niat, tak ada nampak apa, itu paling tinggi. Ranking. Memang kita tak nafi niat ni dia banyak. Paling tinggi adalah semata-mata kerana mardatillah, kerana Allah. Tak bukan kerana nak mengajar, bukan kerana nak sebarkan ilmu, bukan kerana mau pertahankan ilmu syarak. Tapi ulama ni untuk perincikan tu dia ajar. Kerana Allah tu apa maksud kerana Allah? Kerana nak ilmu untuk amal, kerana nak ilmu untuk sebar, kerana nak ilmu untuk pertahankan ilmu syarak. Kena ada niat macam tu. Kalau kita tak faham detail ni, memang orang tolak ni. Tak kerana Allah ni, apa kan niat nak mengajar itu tak ikhlas. Ada. Betul, kita kena akui memang tak ikhlas tu. Kerana bukan kerana Allah, kerana nak mengajar. Kerana Allah paling tinggi, tapi ada juga tempiah. Maksudnya ada juga perincian. Wallahu a'lam. Macam doa dah kan? Belum lagi? Ingat aku dah sembah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat dah lah sembah makan teh dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna minal ulama'i al-'amilin wa ja'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat baca doa dah tu yang masuk MW tu.